أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد رحمه الله تعالى وإلى الخصوص إلى الشيخ عمر فهمي زمزم أبو علي البندري الندوي المالكي حفظه الله تعالى شاء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin olehnya kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sementara kita menunggu ketibaan masuknya waktu Isya, maka kita akan penuhi masa-masa kita ni dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih dahulu saya ingin maklumkan maaf bagi pihak Ustaz Ridwan Allahumma salli ala Muhammad kerana beliau tak dapat hadir. Sebab kerana dia ada di luar kawasan Allahumma salli ala Muhammad, maka dia mintanya ia oleh saya untuk menggantikan pada malam ini insya-Allah. Maka Allahumma salli ala Muhammad tidak bercadang untuk membaca kitab sambungan beliau, tapi saya akan baca kitab yang saya bawa lah. Saya nak berceramah, saya tak pandai. Allahumma salli ala Muhammad, so kita baca kitab. Tapi sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu zikir apa? Sayyidul Istighfar. Patut ikut saya tuan-tuan. Seminit. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah tuan-tuan, atas izin oleh Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat mengucap Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan, benda ni penting bagi saya kerana sabitnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dalam hadis berkenaan Allahumma salli ala Muhammad, sesiapa yang menyebut Sayyidul Istighfar ni pada permulaan pagi dia, lalu dia mati selepas dia menyebutnya, Nabi kata apa? Orang ini termasuk dalam golongan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sambung lagi dalam hadis berkenaan, sesiapa yang menyebutnya apa? Sayyidul Istighfar pada permulaan malam. Permulaan malam waktu bila tuan-tuan? Maghrib tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu dia mati selepas dia menyebutnya.
ahli syurga dia. Maka Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan dah boleh balik dah. Semua dah ahli syurga bakal. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita perhati tuan-tuan, kalau Allah takdirkan kita buat satu benda baik tu, pasti Allah tentukan kita punya tempat di akhirat esok di mana-mana. Sebagai contoh tuan-tuan, macam kita baca ni, Sayyidul Istighfar ni, Allah dah tempatkan kita ni di syurga jika kita baca lah. Maka bila habis dia tarik luput dia pada pagi subuh esok, maka kita renew dia, Allahumma salli ala, maka kita ditempatkan di syurga Allah lagi. Tuan-tuan cuba fikir, kalaulah harian kita memang kita amal benda ni Sayyidul Istighfar, tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad, satu hari itu kita tak baca, terdetik ke hati saya, satu hari saya tak baca, terdetik saya, kalaulah aku mati pada pagi ini, di mana Allah nak tempatkan aku? Semua orang tahu juga tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad tentang surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kan? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sampai habis tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan terlepas sesaan kubur. Dan ni saya nak tanya tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan jawab, berapa ramai di kalangan kita ni Allahumma salli ala Muhammad yang sebelum tidur dia membaca surah Al-Mulk? Kalau kita tak mampu nak baca surah Al-Mulk sebelum tidur, ataupun tak dapat keizinan oleh Allah sebelum tidur, tanda apa tuan-tuan? Tanda esok kita mati, Allah nak azab kita lah tu. Kira-kira dia mudah tuan-tuan. Tapi kalau kita balik ni sebelum tidur kita dapat baca surah Al-Mulk, alhamdulillah. Tanda apa? Allah nak mempermudahkan urusan kita di dalam kubur. Tuan-tuan, kubur itu adalah satu tempat yang pertama untuk kita hadapi yang jauh lagi perjalanan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kubur pun kita tak lepas, Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana kita nak hadapi pada masyar? Bagaimana kita nak menghadapi mizan? Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita persiapkan diri kita sebelum terlambat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ni banyak dengar huru-hara Allahumma salli ala Muhammad tentang dunia kita ni dah tak lama dah, kita ni sampai penghujung dah. Allahumma salli. Kita takut dengan tuan-tuan, dengan Dajjal nak keluar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bagaimana persiapan kita untuk menghadapi situasi yang akan datang? Maka Allahumma salli ala Muhammad tadi, alhamdulillah Ustaz Wahab buat tahlil kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat kan guru saya besar, tahlil ni bagus tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Guru saya siapa dia? Almarhum Tuan Guru Harundin. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari dia pernah bercerita dengan kami ni tentang tahlil. Nak pokok. Orang tanya dia satu hari, orang tanya dia, apa hukum tahlil ni? Sampai ke tak sampai kepada si mayat ni? Tu almarhum kata apa? Bagi pendapat saya, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, sampai. Tetapi dengan niat. Kalau kita baca sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada apa-apa, dapat kat kita je. Tapi kalau kita niatkan tahlil tu, ya Allah, apa yang aku baca ni la ilaha illallah ni sampaikanlah aku kepada si mayat, maka insya-Allah kata almarhum sampai. Dia pernah cerita kepada kami kita. Dia berlaku satu peristiwa. Tak tahu saya dah pernah cerita kat sini ke belum. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahu faham tak saya kat Kedah ni? Faham tak? Nak saya orang bukan orang Kedah. Saya orang Taiping. Tapi Taiping ni dia cakap belah-belah Kedah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka satu hari Allahumma salli ala Muhammad, Tuan Guru almarhum, Tuan Guru Harudin ni teringin sangat nak jumpa arwah ayah dia. Ayah dia dah meninggal lama dah. Waktu tu almarhum tak meninggal lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata aku teringin nak tengok arwah ayah aku. Bagaimana keadaan ayah aku ni di sana? Kita sama macam kita tuan-tuan. Kita yang rumah kita di sini kadang-kadang mak ayah kita di kampung, mesti ada perasaan rindu. Itu yang tengah hidup. Allahumma salli, kita boleh telefon. Tapi yang dah mati, bagaimana kita nak tahu keadaan dia? Kata Allahumma salli ala Muhammad, tu almarhum ini teringin nak tengok bagaimana keadaan ayah aku di dalam kubur. Tak kisah bagi amalan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jumpa dalam arwah, Allahumma salli ala Muhammad, aku takut juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau tuan-tuan almarhum cerita kat kami, bagaimana nak jumpa dengan arwah, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu dia buat malam tu dia bermimpi jumpa dengan ayah dia. Nak bermimpi, dia tengok arwah ayah dia dipapah oleh datuk dia dalam keadaan teruk,
dalam keadaan pakaiannya tak cantik, dalam keadaan dia tak boleh berjalan dengan sendirinya, Allahumma salli Muhammad. Lalu dia datang jumpa dengan dia, ya ayah, kenapa ni? Setahu saya, sebab tu ayah di dunia dulu, ayah banyak amal, ayah banyak sedekah, ayah jarang tinggal puasa, Allahumma salli Muhammad. Puasa memanjang. Lalu ayah tak bisa kata apa-apa, ayah diam dia kata, Allahumma salli. Lalu Datuk dia tunjuk. Dia kata, wahai cucuku, memang betul ayahmu ni Allahumma salli Muhammad, banyak pahalanya, banyak bersedekah, kuat berpuasa, tetapi amalannya tak sampai. Amalan dia tak sampai. Terkejut ayah dia. Terkejut almarhum. Kenapa pula tak sampai? Lalu Datuk dia kata apa? Kamu balik nanti, Allahumma salli Muhammad, rumah yang arwah ayah kamu duduk ni telah masuk ke tanah orang sebelah 1 jengkal, kata. Rumah yang arwah ayah kamu ni masuk ke tanah orang sebelah 1 jengkal. Lalu almarhum terjaga daripada tidur, Allahumma salli Muhammad, pergi ke pejabat tanah, ukur balik tanah yang rumah ayah dia tu. Memang sungguh tanah rumah ayah dia buat tu telah masuk ke tanah orang sebelah 1 jengkal, kata. 1 jengkal ya tuan-tuan, bukan banyak pun. Lalu almarhum Tengku Harudin pun pecah balik rumah yang dibuat tu, Allahumma salli Muhammad, lalu minta ampun kepada tuan tanah. Lalu Allahumma salli Muhammad teringin lagi nak jumpa dengan ayah dia. Dia buat lagi amalan tu, Allahumma salli Muhammad, mimpi. Lalu dia tengok keadaan ayah dia sudah pun tak dipapah oleh datuk dia, boleh berjalan dengan sendirinya, tapi keadaan masih dalam pakaian yang tak berapa cantik. Allahumma salli Muhammad, pasti pakaiannya tak berapa cantik. Lalu dia terjaga dari tidur, dia buat tahlil. Allahumma salli Muhammad, bacakan tahlil, sedekahkan kepada arwah ayah. Lalu malam yang seterusnya dia bermimpi lagi jumpa dengan ayahnya, Allahumma salli Muhammad. Dia tahu, tengok nampak ayah dia berpakaian putih, pakai serban, nampak cantik. Maka di situlah mungkin sebab almarhum kata tahlil ni sampai kerana apa? Dia dah nampak Allahumma salli Muhammad. Kita kadang-kadang yang banyak bersoalkan ni kerana Allah tak buka hijab kepada kita. Allahumma salli Muhammad. Begitu tuan-tuan. Maka pernah jadi hujah Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Orang kata kenapa? Almarhum kata kenapa Allah tak masukkan seseorang tu yang mati masuk ke dalam neraka tu kan? Kenapa Allah tak masukkan dalam syurga tu kan? Boleh tak Allah masukkan dalam syurga? Boleh tuan-tuan. Tak mustahil bagi Allah boleh buat. Seseorang yang mati, contoh saya mati, Allah nak masuk ke dalam syurga tu kan? Boleh. Maklum nak mati tu masuk syurga tu kan? Boleh. Tetapi persoalan, kenapa Allah tempatkan orang yang mati dalam alam barzakh dulu? Kenapa dia letak dalam kubur dulu? Kenapa tak masukkan tu kan? Allah masuk sama. Ada hikmah di sebalik apa yang Allah buat. Sebenarnya tuan-tuan, Allah buat tu supaya apa? Orang yang hidup ni tolong dulu orang yang dalam kubur tu tuan-tuan. Ibarat macam mana tuan-tuan? Saya kerja jabatan penjara tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Sebelum banduan tu dijatuhkan hukuman, dia ditempatkan di mana? Lokap dulu. Maka di lokap ni dia perlukan bantuan dari siapa? Orang yang di luar. Maka dia telefon mak dia, mak tolong saya, jamin saya. Jika ada mak yang nak tolong, mak yang sayang kepada anak dia, datang tolong jamin, maka boleh tak keluar? Boleh kata. Itu juga orang yang mati tadi. Kalau dia mempunyai anak yang baik, anak yang soleh, ada ahli keluarga yang baik, adik-beradik yang baik, pasti akan menolong mak yang dalam kubur. Maka itu je hikmah di sebalik apa yang Allah jadikan. Mesti ada sebabnya tuan-tuan. Sedangkan Allah boleh je masuk ke dalam syurga tu kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa Allah nak tempatkan dalam kubur dahulu? Supaya kita ni masih boleh bantu mak kita, ayah kita. Tu kita dengan banyak persoalan. Ulama apa dia dah jawab lama dah. Yang Allah sayang. Datang orang-orang yang sekarang ni tiba-tiba, oh bid'ah tak boleh buat ni, Allahumma salli Muhammad. Maka ambillah ilmu. Untuk guru pun banyak dah meninggal dah. Tinggal hak kita ni, Cik Ayam ni lah, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad, insyaAllah. Maka ada sedikit masa Allahumma salli Muhammad. Maka saya ingin membaca kitab apa tuan-tuan? Kitab Ayyuhawalad. Ayyuhawalad ni karangan kitab oleh Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Saya nak ikut tuan-tuan sekalian. Kering tuan. Saya seminggu dekat sembih. Allahumma salli Muhammad. Isteri saya masuk buat.
Siapa ada petua lagi boleh tanya buat saya. Isteri saya ada batu dalam bentuk dia. Tahan dia sakit, kata gastrik. Kita ingat gastrik lah. Sekali satu orang itu sakit sangat-sangat. Pergi buat cek darah, Allah Masya Muhammad. Doktor kata dalam empedu dia ada batu kata. Kita kata Allah kata. Ingat gastrik, pokoknya lain penyakitnya. Allah Masya Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن علومه في كتابه في الدارين الآمين. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali, nasihat yang ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Tuan-tuan, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Seseorang yang tak makan pasti takkan rasa kenyang, kan? Kan ada orang yang dah tak makan, tiba-tiba dia rasa kenyang, ada? Ada kan? Orang kata gila dia ni kan? Tak, macam tu jangan amal. Seseorang yang ada ilmu, segudang ilmu sekalipun, Allahumma salli ala Muhammad, takkan dapat pahala kalau dia tak amal. Macam tu lah. Piramid dah bagi awal lagi tak? Kan cerita 3 Abdul. Dia jamu makan, piramid masuk rumah. Oh, dia kata, rumah ni banyak makanan sedap-sedap, dia kata. Lebih kurang macam tu lah. Tiba-tiba bapak mentua dia kata, rumah ni ada peraturan, tak boleh makan, bau saja. Oh, dia kata apa? Undang-undang apa lah, saya tak ingat lah. Dia pun bau. Kalau kita lah, mak kita, dek, main makan nasi ni, adik pun bau ya. Sebab apa? Ambil pengajaran yang berdekat sekitar piramid tu. Orang kata, ini gila ni kan. Ketika kata Imam Ghazali, seseorang yang beramal tanpa ilmu ialah sia-sia. Seseorang yang punya ilmu tak beramal, itu adalah orang gila. Maka kalau kita ni ada ilmu, Allahumma salli Muhammad, tapi tak beramal, maka orang tu layak dipanggil orang gila. Tuan-tuan, kita semua ni Allahumma salli Muhammad ni, kita, maksud saya lah, semua pekat rajin belajar kan? Hari-hari datang dengar kuliah, Masya Allah, pantang dengar, ada ustaz pergi. Tapi amal tak? Gila kan? Nah, layak dipanggil gila. Maka kalau kita tak nak orang panggil kita gila, maka kita beramal. Macam amalan tadi saya bagi, 2 amalan tadi yang sangat penting bagi saya, Allah Muhammad itu apa? Tadi surah Al-Mulk, Allah Muhammad Sayyidul Istighfar. Jadi bukan banyak tuan-tuan, baca tanpa seminit pun. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Kalau boleh baca untuk semua sekali. Kalau kita baca Allahumma anta rabbi untuk seorang, Allah SWT, kalau kita baca untuk semua sekali, insya-Allah semua sekali dapat manfaat. Itu Allahumma SWT. Kena biar berat lah tuan-tuan. Biar berat ni. Kata Imam Ghazali, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Maka kita kena beramal. Kena beramal. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, yakni bengkrak pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. InsyaAllah. Ingat? Janganlah engkau jadi orang yang muflis, itu bengkrak pada amalnya. Ini orang kategori mana tuan-tuan? Allahumma salli Muhammad. Orang yang bengkrak ni kategori mana? Orang yang banyak mengumpat. Betul tak? Orang kata orang yang banyak mengumpat ni, Allahumma salli Muhammad, seperti apa? Kayu api, habis amal dah, lentung, tak ada apa, kosong. Tapi dalam Islam diharuskan kita mengumpat. Boleh tentang mengumpat? Bagaimana? 6 cara tuan-tuan. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengumpat. Dia kata kita boleh mengumpat, dalam Islam boleh mengumpat, ada 6 cara tuan-tuan. Bagaimana? Ni, ibu-ibu ni kena dengar ni. Oh, saya faham. Nah, betul ke? Betul ke ibu-ibu suka mengumpat? Saya rasa sekarang ni dah terbalik dah dunia tuan-tuan. Lelaki ikut mengumpat lagi pada ibu-ibu. Betul kan?
Habis ni confirm pergi kedai kopi. Kedai kopi buka lah. Ustaz tu duk kata ke orang. Orang mengumpat lah tu. Saya amat. Kalau saya tak kata ke orang, nak kata kat siapa? Kata kat lembu. Maka kena kata ke orang. Tapi boleh kata, tengok. Ada 6 syarat yang kita boleh mengumpat. Yang pertama apa? Mengatakan kejahatan orang yang menzalimi akan dia kepada khadi supaya dihukum oleh khadi. Khadi ni adalah hakim. Kita satu hari kita nampak orang ni pecah rumah. Contohlah Pak Mat pecah rumah. Ada orang nama Pak Mat ke? Tak ada kan? Tadi saya cakap Pak Mat pula nak. Saya kita kata kita pergi mengadu kat ketua kampung ke, kat balai polis ke, Allah SWT, kita kata Pak Mat ni pecah rumah. Ikutkan tu mengumpat tu. Tapi sebabkan kita nak membongkar kejahatan yang dia buat, maka diharuskan dalam Islam. Dia kata apa? Mengatakan kejahatan orang yang menzalimi akan dia kepada qadi supaya dihukum oleh qadi. Maka kita lapor kepada polis atas kejahatan orang lain tu boleh buat. Banyak dah kita buat. Contoh kita nampak pecah rumah, pecah kereta, maka diharuskan. Yang kedua, mengatakan orang yang berbuat kejahatan sebab mungkar akan dia supaya meninggalkan dia akan buat maksiat itu. Kita pergi jumpa dengan orang tu. Nak abangkan hang ni, hang jangan buat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Benda hang buat ni berdosa. Maka kita pergi tegur dia secara direct. Maka itu dibolehkan juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, sebab ia meminta fatwa kepada mufti. Seperti katanya kepada mufti bahawa si fulan menzalimi aku. Apa hukumannya dan apa jalannya untuk melepaskan daripada kezaliman itu. Kita pergi jumpa dengan ustaz-ustaz. Contohlah terjadinya nak pecahan rumah tangga. Kita nak tahu hukum macam mana. Maka kita ceritakan kepada ustaz tu tentang perangai suami kita yang mungkar, yang tak baik tu. Maka itu dibolehkan. Maka yang kelima, hendaklah memberitahu akan nama orang yang tidak diketahui, melainkan dengan sebut akan aibnya. Itu seperti dikatakan si fulan botak, buta, tempang dan dungu. Ini contoh kan. Kita banyaklah. Ada tak orang alami nama Leman dalam kampung ni, taman ni? Mesti ada ramai dengan Leman kan. Maka Leman banyak nama Leman. Kita panggil Leman, kena orang tu, kena orang ni, nak panggil Leman macam mana? Maka kita ambil nama-nama yang betul kena pada sifat dia. Contoh Leman tu botak. Nampak Leman botak pergi mana? Oh, Leman botak kat sana. Ikutkan kita tu dah membuka aib dia. Kenapa? Kita kata dia botak. Tak? Maka untuk peristiwa macam ni dibolehkan. Dibolehkan. Dan yang keenam, yang masyhur dengan fasik ataupun fasik, dengan zalim ataupun masyhur dengan perbuatan zina, meminum arak ataupun mencuri. Kita sebut macam mana? Contoh Allahumma salli ala orang tu memang terkenal dengan kejahatan dia. Semua orang tahu kan kejahatan dia. Kita juga boleh bagi tahu kejahatan dia kepada orang lain. Macam tu kata. Kenapa? Sebagai contoh tuan, pernah satu hari ada seorang penceramah ni kata, dia ni cerita pasal makrifat lah. Allah tak nak cerita pasal dia, tapi dia cerita pasal makrifat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Jabatan Agama dah keluarkan fatwa mengatakan dia ni menyeleweng daripada agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tiba-tiba orang kata, apa ni ustaz? Membuka aib orang lain. Dia tak faham. Kalau seseorang itu, Allah macam tu sebagai saya lah, saya memberi ilmu kepada tuan-tuan ni ajaran sesat, maka kena ada lagi seorang ustaz yang nak berbetulkan saya dengan apa? Menceritakan kepada orang lain ustaz tu sesat. Kenapa? Dia dah sebarkan ajaran sesat secara meluas, maka kita nak bendung macam mana? Dengan kita juga bagi tahu ustaz tu adalah sesat secara umum. Macam tu cara dia kata. Allahumma salli ala Muhammad. Maka janganlah engkau jadi orang yang muflis, bankrupt pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Tuan, mulut ni tuan kena jaga tuan. Saya sebelum datang ke sini tadi, saya dengar satu ceramah tuan. Ustaz tu kata, kalau kita ni seorang lelaki nak jadi alim atas dua sebab. Contoh macam adik ni kan, dia nak jadi orang yang baik, orang yang alim, ada dua sebab. Yang pertama apa? Mak dia. Yang kedua, isteri dia. Betul.
Pertama, mak dah kenapa? Mak ni mendoakan dia. Mendoakan dia. Tuan-tuan pernah dengar kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Allahumma salli Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tengok bagaimana mak dia, bagaimana pak dia. Dua-dua ni orang yang alim. Satu hari, bapa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni sebelum kahwin dengan isteri dia, Allahumma salli Muhammad, duduk di tepi sungai. Lalu nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, tiba-tiba Allahumma salli Muhammad, dia nampak sebiji apple terapung di atas sungai, lalu dia ambil. Disebabkan dia terlampau lapar, Allahumma salli Muhammad, dia gigit apple tu. Bila dia gigit, baru dia teringat, aku makan apple siapa ni? Siapa punya apple aku makan ni? Lalu kita terdetik kata, aku nak pergi carilah siapa dia punya apple ni. Nak cari tak tahu kat mana, lalu dia ikut laluan sungai ni. Ikut dalam sungai dia cari pokok apple. Mana? Tuan tanah mana? Tiba-tiba dia jumpa pokok apple, Allahumma salli Muhammad. Dia tengok kat situ ada seorang pakcik tua. Dia jumpa dengan pakcik tadi. Tuan-tuan nampak ni orang yang beriman. Kalau kita, alah apalah sangat sebiji, tak apa lah. Ni orang beriman. Dia kata aku makan bukan atas izin sesiapa, aku kena minta izin juga. Allahumma salli. Bila dia jumpa dengan pakcik tadi, dia kata, wahai pakcik, tadi sewaktu aku ingin mengambil wuduk, apple mu jatuh mengalir di tepi sungai. Aku ambil, aku makan. Jadi sekarang aku dah makan, aku nak minta izin olehmu, wahai pakcik, dia kata. Boleh tak sekarang kau halalkan apa yang aku makan? Pakcik tu kata apa? Boleh, dengan syarat, Allahumma salli Muhammad, kau kerja dengan aku selama 10 tahun. Makan sebiji apple 10 tahun kerja, tuan-tuan. Alah, apa kalau kita bayar je lah, nampak RM10 ambil lah pakcik. Pakcik kita tak nak. 10 tahun nak kerja aku tanpa gaji. Masya Allah. Oh ni hebat ni, tuan-tuan. Lalu bapak tadi dia kata apa? Tak apalah kalau disebabkan halal, kalau sebabkan pakcik halal kalau saya bekerja dengan pakcik, saya akan kerja dengan pakcik. Bila nak sampai je 10 tahun, Allahumma salli Muhammad, bapak Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni tadi, Allahumma salli Muhammad, dia jumpa balik dengan pakcik. Wahai pakcik, sekarang sudah sampai 10 tahun, dan ni pakcik halal ke tak apple yang saya makan? Dia kata, aku masih tak puas hati dengan kamu lagi. Dia kata, Masya Allah, 10 tahun kerja tak puas hati lagi. Allah sayang. Kalau saya cabut dah, saya dah. Kalau tak mungkin stay lagi. Pakcik dia kata apa? Lagi satu syarat aku bagi kepada kamu. Kahwin ni anak aku. Kahwin anak pakcik. Anakku buta, tangannya capit, kakinya cacat, telinganya pekak, mulutnya bisu. Dia kata balau semua aku, makan sebiji apple je pun. Sebiji apple yang dah lah suruh kerja 10 tahun tak ada gaji, Allahumma salli Muhammad, suruh pula kahwin dengan perempuan buta. Buta ni susah, tuan-tuan, nak buat apa orang bayar? Nak masak tak boleh, nak jalan main dengan kita pun tak boleh. Lalu pakcik kata, tak apa lah pakcik, kalau disebabkan nak halalkan sebiji apple, saya sanggup kahwin ni anak pakcik. Lalu bila dah berlangsungnya perkahwinan, Allahumma salli Muhammad, nak pergi jumpa isteri lah, Allahumma salli Muhammad, tutup pintu. Assalamualaikum. Lu perempuan datang. Waalaikumsalam, masuklah. Tadi pak mentua aku kata dia bisu, tak masuk lagi lah dia. Pergi jumpa dengan bapak lagi. Pak, dia kata, tadi pak kata anak pak bisu, kenapa ada seorang? Dia kata, aku kata dia bisu sebab apa? Sebab mulut dia tak pernah cakap benda yang haram. Pergi balik dia, tutup lagi pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk-masuk, Masya Allah, punyalah cantik. Allah sayang. Tak cacat, kaki dia tak kepang. Allah sayang. Keluar lagi dia. Pak kata tangan dia cacat, kaki dia cacat. Ni kenapa elok je pak? Aku kata begitu kerana apa? Kerana kaki dia tak pernah di tempat maksiat, tangan tak pernah buat benda haram, telinga tak pernah dengar benda-benda yang tak baik, mata tak pernah melihat benda yang bukan-bukan. Maka lahirlah seorang ulama, ataupun dipanggil seorang sufi Al-Jalani, masya-Allah. Maka kalau kita nakkan anak kita tu anak yang terbaik, maka kita kena ubah diri kita lebih dahulu. Saya pernah mengajar tadika, tuan-tuan. Dengar tadika, tuan-tuan. Tadika panggil saya mengajar alif bata kat tadika tu, kita pergilah.
kita semua dia hafal surah-surah lazim. Lalu bila dah hafal surah-surah lazim tu, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kata okey, balik ni semua pakat boleh jadi imam belaka dah, semua dah hafal surah Al-Ikhlas. Saya kata tiba-tiba budak kecil kata, "Ustaz," dia kata, "Ustaz, saya tak pernah tengok mak dan ayah saya semayang, Ustaz." Saya terkesan kat hati. Budak-budak ni kita tahu tak pandai menipu, tuan-tuan. Dia tengok apa yang mak dia buat, apa ayah dia buat. Maka kita nak jaga hati mak ayah dia. Kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tak, ayah kamu semayang, mak kamu semayang. Mungkin kamu tak nampak. Allahumma salli. Maka tuan-tuan jaga-jaga, tuan-tuan. Kalau kita tak semayang, Allahumma salli ala dalam ni insya-Allah semayang. Dan cerita tadi pun tuan-tuan semua semayang. Patutnya kita pergi cerita kat luar tu, kat kedai makan tu. Allahumma salli ala. Tapi anak-anak ni sentiasa meremahati mak dan ayah dia. Maka insya-Allah kalau kita anak-anak kita baik, kita tu kena ubah diri kita. Allahumma salli. Macam tu juga kalau kita nak isteri yang baik, kita tu kena jadi baik dulu. Isteri tu lambangkan kepada siapa suaminya. Ni dah isteri, suami bapa setan. Allahumma salli. Kita tanya bantu kan. Kalau kamu nak kahwin tu, kamu nak cari macam mana? Nak cari ustazah. Oi, selera kamu boleh tahan juga kan? Semua nak baik kan tak? Tapi kita kena ubah diri kita dulu. Kita nak yang terbaik. InsyaAllah nanti Allah akan tolong kita. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah, dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Nak kata apa, tuan-tuan? Tadi bila ada ilmu disuruh beramal. Dia maksud apa? Kalau kamu dah beramal sekalipun, belum tentu kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk apa? Kita beramal ni bila ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu diriwayatkan sebuah kisah, tuan. Seorang mak ni saat mengandungkan anak dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah," dia kata, "nanti kalau anak ni lahir, kau tempatkanlah anak aku di tempat yang tak ada orang. Bagi dia hanya beribadat kepadamu saja, ya Allah." Lalu Allah makbulkan doa dia. Allah sampai budak tadi lahirkan di tempat yang tak ada orang. Kerja dia apa? Hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama berapa tahun? 200 tahun. Bila dia beribadat selama 200 tahun, Allahumma salli Muhammad, mati dia. Bila mati, Allah berjumpa dengan dia. Allah kata, "Wahai si fulan, kau nak masuk ke dalam syurga aku dengan rahmatku kah ataupun dengan pahalamu?" Dia kata, "Aku ni tak pernah buat maksiat. Maksiat tak pernah buat, hanya buat amal kebaikan saja. Ya Allah, aku nak masuk ke dalam syurgamu dengan amalku." Lalu Allah ambil sebelah biji mata dia, timbang dengan amal keseluruhan 200 tahun tadi, maka berat sebelah biji mata dia saja. Dia kata, Allah kata kepada malaikat, "Wahai malaikat, kau seret si fulan masuk ke neraka." Masya-Allah. Maka kita diwajibkan kita menuntut ilmu. Bila kita ada ilmu, kita kena beramal. Bila beramal juga belum tentu kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu. Maka percayalah, tuan-tuan, semua antara kita ni masuk ke dalam syurga atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ada buat amal ni untuk apa, Ustaz? Untuk pancing cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat apa yang Allah suka, pasti Allah pun akan suka kepada kita. Sebagai contohlah, anak kita ni nak bodek mak dia, nak bodek ayah dia, Allah SWT. Ayah baru balik rumah, tengok kereta berlemuah dah, potonglah. Anak basuh. Anak kata, "Baik, ani rajin ayah pun RM5. Allahumma salli Muhammad." Kenapa? Anak dia buat benda yang ayah dia suka. Macam tu juga kita buat apa yang Allah suka. Tanda apa? Kita nak pancing cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu amalan yang mana terlekat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kenalah berdoa kepada Allah supaya Allah tolong kita. Doa bagaimana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tengok maksud dia, tuan. Ya Allah, bantulah aku untuk cinta kepada Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu. Ya tuan,
Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu. Tanya-tanya tuan-tuan. Kita ingat Allah dulu ke Allah ingat kita dulu? Merod. Kita ingat Allah dulu ke Allah ingat kita dulu? Allah ingat kita. Allah ingat kita dulu. Berdalilkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat padamu. Sekarang ni kita boleh ingat pada Allah. Siapa bantu? Allah. Maka Allah lah yang mendahului apa yang kita ingat. Macam ni kata. Maka kita kena banyak doa. Kita dapat datang semayang ni pun atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat semayang sunat tadi pun atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kita ni? Tak ada apa-apa tuan-tuan. Azan, bila tu azan? Hayya 'alas salah. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tak ada daya, tak ada upaya, hanya kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Kita jawab apa? Tak ada daya, tak ada upaya. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak semayang pun tak ada daya, tak ada upaya. Nak berjaya pun tak ada daya, tak ada upaya. Semua atas la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masya-Allah. Hebat semua Allah. Terima kasih kepada Allah. Lepas kita hari-hari lepas semayang tu Allah bersemat buat sujud syukur. Kenapa? Allah pilih aku untuk datang solat berjemaah daripada ramai-ramai di Teluk Intan ni. Aku ni pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun tuan-tuan kerana Allah masih ingat kepada kita. Takut-takut Allah tak ingat kepada kita. Allah masih ingat. Sini isyak mati tak? Allah masih ingat. Ya, sampai ke 12 boleh. Maka Allah masanya amat. Sebabnya kita nak mengikut SOP yang ditetapkan oleh Allah. Okey, apa Perak ini Allah masanya kita berhentilah pada waktu isyak. Tak habis baca apa, baca sikit je. Maka insya-Allah apa yang saya sampaikan ni moga-moga bermanfaat untuk tuan-tuan. Allah masanya amat. Tetap ingat pesan saya, jangan kita lupa nak beramal. Kerana amal ini ialah kita nak memancing cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat saya tuan-tuan, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar sekurang-kurangnya sehari 2 kali pada waktu pagi dan waktu petang. Moga-moga tuan-tuan Allah merahmati tuan-tuan serta saya juga tuan-tuan, insya-Allah. Maka sebelum kita akhiri pesan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.